الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Kitab Taqribul Ikhwan, muka surat 4, baris yang ke-7, dibilangkan daripada bawah. Baris yang ke-7 dibilangkan daripada bawah. Muka surat 4. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Hendaklah saudara-saudaraku, yakni saudara-saudara seagama, hendaklah saudara-saudaraku ketahui bahawasanya Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, tak tilik kepada elok baka dan keturunan. Allah Ta'ala tidak tilik kepada eloknya baka dan keturunan, dan elok rupa dan juga paras. Hanya semata-mata tilik kepada hati-hati dan amal-amal baik jua. Ini kesinambungan kita masih lagi di dalam maknanya muqaddimah ataupun nasihat daripada pengarang kita, iaitulah Syekh Abdul Qadir bin Wong, yang mana nasihat ini adalah satu nasihat supaya kita berfikir, supaya kita sedar di manakah tempatnya kita berada ni, yang merupakan tujuan ataupun hikmah kita dijadikan adalah daripada kerana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat yang seterusnya daripada pengarang kita dengan katanya, wahai saudara-saudara, saudara-saudaranya yang seagama lah, kita semua ni lah, bahawasanya kita kena tahu Tuhan kita ni, iaitulah Allah Ta'ala. Tuhan kita ni dia tidak tilik kepada elok baka dan eloknya keturunan. Allah tak tilik kat situ.
Allah tak tilik kepada baka kita ni daripada mana? Allah tak tilik. Allah tak tilik kita ni keturunannya mulia ke ataupun tidak, Allah tak tilik. Tilik di sini dengan makna Allah tak ambil kira. Ini adalah berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum, Allah tak tilik kepada rupa-rupa kita. Allah tak tilik. Tak tilik kepada baka keturunan kita. Allah tak tilik. Tilik di sini dengan maknanya Allah tak ambil kira di paras muka seseorang ataupun di keturunannya seseorang itu untuk meletakkan seseorang itu di dalam syurga Allah. Bukan dengan makna tak tilik Allah ni tak pandang kepada rupa paras kita. Kerana dalam tauhid, dalam akidah, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala dia bersifat dengan sifat basar, iaitu bersifat dengan sifat pelihat. Maka Allah tu melihat. Dia lihat apa? Lihat sekalian perkara-perkara. Allah lihat. Maknanya Allah lihat kepada rupa paras kita. Allah lihat. Allah lihat sekalian perkara. Adapun di hadis ni, iaitulah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu, tak lihat kepada eloknya baka kamu, keturunan kamu, dengan maknanya tak mengambil kira. Tak ambil kira di muka kita tu. Tak ambil kira daripada keturunan kita tu. Sama ada keturunan seseorang itu daripada keturunan yang kaya ke, yang miskin ke, daripada keturunan-keturunan yang baik ke ataupun yang tidak baik, tak kira di situ. Tak kira di rupa paras, tidak. Muka handsome ke, muka huduh ke, hitam ke, putih ke, tak kira di situ untuk letak dalam syurga, tidak. Lalu tu di manakah tempat tilik Allah Ta'ala? Tempat maknanya yang Allah Ta'ala ambil kira untuk meletakkan hambanya ke dalam syurga tadi. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hanya semata-mata, yakni hanya sesungguhnya Allah Ta'ala tilik kepada hati-hati kamu. Dan juga Allah Ta'ala tilik sebagai ambil kira untuk meletakkan kita ke dalam syurga di amal-amal baik yang kita lakukan. Situ tempat Allah ambil kira untuk meletakkan seseorang itu ke dalam syurga. Maka daripada hadis inilah maknanya kita kena ingat, kita kena usaha sedaya upaya kita agar kita dapat mencantikkan hati kita dan juga memperelokkan dengan amal ibadat kita. Kerana apa? Kerana dua perkara ni adalah tempat penentu untuk memasukkan kita ke dalam syurga. Kalau hati kita kotor, hati kita cemar, hati kita ni kotor, gelap, penuh dengan karat-karat, dengan hasad dengkinya, dengan riaknya dalam melakukan amal ibadat, maka amal ibadat hak kita buat
semuanya tak terpakai. Dengan makna tak dapat pahala. Maka kerana itulah hati itu kena jaga. Jaga daripada sifat-sifat yang mazmumah, daripada sifat-sifat yang dicela. Ini baiki hati. Baiki hati lebih susah daripada baiki rupa paras. Baiki hati lebih rumit daripada baiki rupa. Bandingannya seperti sebuah kereta. Apabila enjinnya rosak, lebih payah daripada bodi tercalar. Bodi tercalar mudah. Itu hak zahir. Ataupun nak tukar drive shaft ke, lower arm dan lain-lain mudah. Tapi kalau enjin dia, itu payah, rumit. Begitu juga kita manusia. Maknanya yang batin lebih susah untuk dijaga dibandingkan dengan yang luaran, yang zahir. Tapi kadang-kadang kita tertipu. Hati kita tak jaga. Hati kita tak cuci dia, tak pelihara dia. Oh, tapi hak luar, dengan cuci mukanya, apa lagi sunscreennya, jaga penampilan tadi. Walha penampilan hak luar ni adalah pada pandangan manusia saja. Tu tempat tilik manusia saja. Bukan tempat tilik Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan seseorang tadi. Tapi tempat tilik manusia. Tapi kita hak lebihnya di tempat tilik manusia tadi. Tidak melebihkan tempat tilik bagi Allah Subhanahu wa taala. Nak pula sekarang ni, oh macam-macam ada aplikasinya. Facebooknya, TikToknya, Instagramnya. Kalau hak jenis perempuan, hak jenis rasa tak ada malu dalam hati dia, siap. Tak ada nak jaga. Oh, dia tunjuk muka dia, dia tayang muka dia. Itu semua benda yang bercanggah dengan agama. Itu semua perkara-perkara yang tidak dikehendaki oleh syarak kita. Kerana apa? Kerana benda tu maknanya di dalam nilaian agama kita, nisbah bagi perempuan dulu adalah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, malunya dia sehingga pada satu ketika beliau melihat ada satu jenazah, ada satu jenazah yang diusung. Lalu tu manakala dia lihat, dia menangis. Menangis. Sayyidatuna Fatimah Al-Zahra radhiyallahu anha menangis. Lalu tu ditanya oleh Asma, wahai Fatimah, kenapa kamu menangis? Kata Sayyidatuna Fatimah, aku menangis kerana aku tengok si mayat tu diusung dalam keadaannya berkain kafan yang menampakkan tubuh, rupa bentuk tubuh badan. Bagaimanakah aku kelak nanti apabila aku meninggal dunia? Aku malu, wahai Asma. Itu Fatimah, tauladan, tempat contoh bagi kita muslimat. Kena ada perasaan malu.
Apatah lagi kalau gambar tadi tu dengan lelaki yang lain, ada suami kat rumah. Di manakah rasa malu kita? Suami kita kat rumah, tapi kita uploadnya gambar ada lelaki lain. Ini semua benda yang kita kena jaga. Al-haya, kena ada perasaan malu. Itu kena jaga. Maka di dalam hadis Nabi SAW tadi, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu. Allah tak tilik kat situ untuk meletakkan kita ke dalam syurga. Allah tak tilik. Allah tak tilik kepada keturunan kita. Allah tak tilik untuk meletakkan kita dalam syurga. Tapi tempat tilikan Allah, tempat ambil kiranya Allah untuk meletakkan seseorang itu ke dalam syurga adalah di hati-hati dan juga di amal-amal baik yang kita lakukan. Sini tempat tilik, tempat ambil kira Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kata tempat tilik Allah Ta'ala ialah pada hati-hati, pada amal, bukan pada elok rupa paras, bukan pada elok keturunan. Maka ini ialah satu kemujuran, satu perkara yang bernasib baik, satu kemujuran yang amat besar, satu perkara yang nasib baik yang sangat-sangat besar bagi kita yang huduh baka dan huduh rupa. Alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala tilik ambil kira nak letak seseorang itu dalam syurga pada rupa parah tak dan kita, boleh ke hak comel-comel, hak hidung tinggi-tinggi, kita hak kepek, hak gelap, apatah lagi maknanya daripada kalangan hamba Habsyi. Tu kok tak ada nak masuk dalam syurga. Tapi tidak, Allah tak tilik kat situ. Sebaliknya Allah Ta'ala tiliknya di amal, di hati yang bersih, hati yang cuci. Dan itu kena jaga hati. Kena jaga hati tadi. Maknanya di dalam hadis yang kita baca tadi, kadang-kadangnya menjadi satu bom ataupun menjadi satu peluru bagi mereka-mereka yang nak memperbetulkan apa yang dia lakukan. Contoh, dia kata, aku ni walaupun aku ni tak pakai tudung, walaupun aku ni tak tutup aurat, pakai seluar pendek, Allah tak tilik di zahir kita. Hati aku bersih, hati aku cuci, Allah tilik kat hati. Berdasarkan hadis tadi secara zahirnya, kalau dia pegang ni, nak buat dalih di dia, bagaimana kita nak jawab? Bagaimana kita nak menjawab tentang soalan ataupun yang dikemukakan syubhah dengan sedemikian rupa tadi? Jawabnya, apabila seseorang itu derhaka kepada Allah, apabila seseorang itu melanggar perintah Allah, itulah tanda hati seseorang itu kotor. Kerana apa? Kerana terdapat perkataan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana katanya, hati itu adalah ngaja. Al-qalbu malikun
Bermula hati ini, iaitulah seolah-olah bandingnya seperti raja. Wal a'dha junudu. Adapun kaki, tangan, mata, telinga dan lain-lain daripadanya, itu merupakan tentera-tenteranya. Maknanya raja adalah hati. Hulu-hulu balangnya adalah anggota-anggota kita. Fa'iza tabal malikun tabat junudu. Apabila hati ataupun raja tu baik, maka yang lain-lain daripada kalangan tentera-tentera dia akan ikut rajanya yang baik. Tapi kalau rajanya jahat, rajanya tidak soleh, tentera-tentera hulu-hulu balangnya juga akan jadi sebagaimana raja tadi. Maka demikian mereka yang mendakwa Allah hanya tengok pada pada hati, walaupun dia ni zahirnya melanggar perintah Allah, tidak tutup aurat, tak pakai tudung umpamanya, keluar daripada rumah, contoh. Tapi dia kata hati baik, sebenarnya tidak baik. Itu hati jahat. Hati jahat. Hati kotor. Hati gelap. Kerana tandanya di kelakuan seseorang tadi. Kerana apabila kelakuannya tidak baik, derhaka kepada Allah, itu melambangkan rajanya, iaitu hati itu kotor, hati itu jahat. Tempat tilik Allah Ta'ala ialah di hati, di amal-amal yang kita lakukan. Maka oleh kerana itulah satu kemujuran, satu perkara yang bernasib baik, yang amat besar bagi kita yang huduh baka dan huduh rupa. Kerana hati dan amalan-amalan itu dapat dibaiki. Adapun rupa keturunan, hak kita lahir susah nak baiki. Kalau kita tu hidup kepek, kepek dah. Nak baiki payah dah. Kalau kulit tu gelap-gelap dah. Pakailah cuci muka apa sekalipun, dia tak putih sebagaimana orang putih tu. Tak boleh dah nak ubah. Tapi hati boleh kita baiki. Amal kita boleh baiki. Mana hal lepas-lepas kita ada buat salah silap, bertaubat pada Allah. Bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silakanlah saudara-saudaraku dan anak beranakku. Maka silakanlah saudara-saudaraku dan anak beranakku. Sila apa? Membaiki akan hati-hati dan amal-amal masing-masing. Baiki manakala kita tahu tempat tilikan Allah Ta'ala yang Allah ambil kiranya di hati, di amal kita, maka baikilah hati-hati, baikilah amal masing-masing, beri jadi baik, supaya diterima oleh Allah. Amal yang kita buat biar betul dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkannya. Biar betul semua. Kena baiki. Solat tanpa ilmu tak jadi. Puasa tanpa ilmu tak jadi. Kena ada ilmu. Kena belajar. Belajar bab solat, belajar bab puasa. Tu amal ibadat kita, hak wajib atas kita. Maka semua tu mesti didahulukan dengan ilmu. Ramai hak solat. Yang solat tu ramai. Antaranya datang daripada musafirnya, daripada tempat-tempat kerjanya, singgah di surau, di masjid. Tapi tiba-tiba apabila dia rukuk, sujud umpamanya,
baju yang dia pakai tadi tu terkadangnya terbuka, terselak di antara seluarnya dan juga baju. Kadang nampak hak dalam. Na'udzubillah. Tengok, tanpa ilmu, dia tak kira dah. Dia kira solat. Dia kiranya aku solat. Sahkah solat tadi? Tak tutup aurat dengan sempurna? Tidak sah. Itu tanpa ilmu. Anaknya dengan ilmu. Baiki amal kita masing-masing. Maka silakanlah saudara-saudaraku dan anak beranakku membaiki akan hati-hati dan amal-amal masing-masing, beri jadi baik. Kerana apa? Kena baiki hati kita, amal kita supaya jadi baik. Kerana mati itu satu perkara yang Tuhan tak beritahu kepada siapa-siapa masanya. Mati ni Allah tak beritahu bilakah mati. Allah tak beritahu. Walikulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal tu datang, dia tidak akan dilewatkan walau satu saat, dia tidak akan didahulukan walau satu saat. Tidak ada siapa yang tahu ajal kita bila. Ni alhamdulillah Allah beri kepada kita kesempatan. Baiki amal, baiki hati. Lagi pula, mestilah saudara-saudaraku kena tahu, kena senantiasa ingat bahawasanya orang-orang yang elok baka dan rupanya itu pun sekiranya jika jahat hatinya, hati penuh dengan sifat-sifat yang tercela, tapi keturunannya daripada keturunan yang baik, ayahnya tok guru, ataupun daripada keluarga-keluarga yang berada, rupanya pula rupa yang elok, ada rupa. Tapi kalau jahat hati dan amalnya kalau jahat amal, maka akhirnya di hari kiamat kelak bagi mereka ni, walaupun rupa elok, baka elok, keturunan elok, tapi oleh kerana jahat hati, jahat amal yang kita buat tak betul ataupun tak buat langsung, maka akhirnya sehabis-habis huduh rupanya di akhirat kelak. Di akhirat kelak huduh rupa. Walau atas dunia rupa yang elok. Daripada kerana hati jahat, hati huduh, amal huduh, akhirat jadi huduh. Dan kita yang huduh bakanya, kita ni hak jenis huduh baka ni. Huduh baka dengan maknanya bukan daripada keturunan yang berada. Itulah maknanya. Bukan huduh baka daripada keturunan maknanya penzina. Itu pun maknanya anak tadi tak bersalah. Tapi di sini makna huduh baka ni bukan daripada keturunan yang elok. Dan rupanya kita hak huduh baka, hak huduh rupa ni pun biarlah, asalkan baik hati dan amal, maka akhirnya bagi kita yang huduh baka, huduh rupa ni, atas dunia tak elok rupa kita ni, akhirat kelak, di akhirat mesti elok rupa dan mukanya seperti bulan yang penuh purnama bersinar bana. Ni manakala di akhirat kelak, mereka yakni dalam syurga lah, mereka ahli syurga, apabila di atas dunia dia buat amal ibadat, walaupun di atas dunia rupanya tak cantik, tapi di akhirat kelak di dalam syurga mukanya semuanya elok-elok ke semuanya, semua bersinar-sinar ke semuanya. Itu ahli syurga kelak. Kalau begitu,
Kalau begitu, sehabis-habis bodohlah orang-orang yang huduh bakanya dan rupanya dalam hal yang sama, dan huduh juga hatinya dan amalnya. Ini mereka yang amat-amat malang sekali. Dahlah di atas dunia huduh dah. Rupa huduh, amal huduh juga. Malang orang ni. Jangan jadi orang yang malang seperti ini. Maka janganlah saudara-saudaraku berasa cerdik yang pada hakikatnya dibilangkan bodoh. Jangan sesekali kita rasa cerdik. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni ukuran cerdik dengan bodoh. Cerdik dan bodoh di sisi agamanya, ini ukurannya. Mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdik ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dana nafsahu, iaitulah mereka-mereka yang senantiasa hitung diri dia. Hari ni sebanyak mana aku baca Quran? Hari ni aku ada buat silap tadi. Ini orang yang senantiasa hitung diri. Ini orang yang cerdik. Wa amila lima ba'dal maut, bukan setakat dia hitung diri dia, amal cukup ke ataupun tidak, bahkan dia melakukan amal sebagai persediaan hak selepas daripada mati. Ini orang yang cerdik di sisi agama. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ajizu, bermula orang yang bodoh, ataupun di dalam riwayat yang lain wal ahmaq. Ahmaq ni maknanya orang yang benuk. Jenis benuk-benuk. Bodohlah. Wal ahmaq atau wal ajizu ialah mereka yang mengikut hawa nafsu atas dunia ni. Ikut hawa nafsu, tak kira hukum halal ke haram ke, tak kira dah. Mana hak agama beri, mana agama larang, tak kira dah. Ini orang yang bodoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila dia melanggar perintah Allah, apabila dia ikut hawa nafsu dia, hal keadaan hatinya bercita-cita, tak apa, Allah maaflah. Kita kan orang yang beriman, masuk syurga. Wa tamanna 'ala Allah, dia bercita-cita tinggi nak syurga, tapi amalnya tinggal. Ini orang yang bodoh. Ni hak cerdik, hak bodoh di sisi agama ni, hak pandangan agama. Adapun di sisi kita manusia lain, dia tak kira kat situ. Walau tak solat, walau tak sembahyang, walau tak puasa, walau pakai seluar pendek, walau tak tutup aurat keluar daripada rumah, asalkan ada kerja, ni cerdik dah ni. Asalkan boleh makan minum, cerdik lah ni. Asal pandai cari duit, cerdik lah ni. Tu pandangan kita manusia. Tapi di sisi agama kita tu bukan cerdik, tu bodoh. Cerdiknya mana? Orang yang buat amal ibadat sebagai bekalan untuk selepas daripada mati. Ni orang yang cerdik di sisi agama kita ataupun di sisi syarak. Tu orang yang cerdik. Habis kat situ. Hai saudara-saudaraku, wallahu a'lam.
أشهد أن